So kita nak guna kuadratik. Jadi degreenya 2. Degree tu maksudnya kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi bagi kuadratik ialah 2. Tekan nombor 2. Bila kamu tekan nombor 2, dia akan keluar huruf A. Tanda soal. Apa maksud A tu? Okey. A tu bermaksud pemalar ataupun nombor yang berkapa dengan X kuasa 2. So kalau saya tunjuk kat sini, soalan. Tengok soalan 1 ni. Okey. Kita ambil contoh ni lah. Kita ambil contoh ni. X kuasa 2 tolak 7X tambah 10 sama dengan kosong. Okey, bentuk ni dah memang bentuk umum, bentuk am. Bentuk am untuk kuadratik, inilah hadiahnya. Okey. Bentuk amnya yang ni. Dalam nota kamu ni. Ni bentuk am, nampak? AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So dalam ni dah memang dalam bentuk am. Tak payah ubah dah. So macam mana nak guna kalkulator? A tu yang berkapa dengan X kuasa 2. So kat sini sebenarnya ada nombor. Sebenarnya nombor 1 kan. Jadi A tu, okey, dekat kalkulator kamu tekan 1. Tekan sama dengan, okey, dia keluar B. Tanda soal B yang berkapa dengan X. Tapi hati-hatilah, kalau ada negatif ambil sekali lah macam ni. B tu yang berkapa dengan X, maka negatif 7 ni ialah B, negatif 7. So tekan negatif 7. Negatif, simbolnya kat sini, tolak ni. Negatif 7 sama dengan, okey, dan last sekali C. C yang tak ada berkapa dengan apa-apa X, dia sendiri, nombor sendiri, macam ni, 10. So tekan 10. Okey, tekan sama dengan. So kamu akan dapat root dia ataupun punca dia. Okey, X1 dia kata 5. So kalau tengok jawapan balik, so memang ada jawapannya 5. Ni. Susunannya tak perlu, tak penting. Okey. Mana-mana dulu pun tak apa. So yang pertama ialah 5. Kalau kamu tekan lagi sekali sama dengan, kamu tekan lagi sekali, kamu akan dapat 2. Ni 2. So soalan ni sebenarnya nak uji kamu dapatkan nilai ni je, root ni. Okey. Dan dia suruh guna pemfaktoran. Saya tak nak guna pemfaktoran, kamu terus guna kalkulator. So dekat sini, okey, so kamu nampak dah memang dalam bentuk umum nombor 1 ni. Tak payah ubah apa-apa lagi. Terus tekan kalkulator. Okey, tekan balik AC tu. Nak cancel balik, tekan mode dah balik ya. Okey, tekan 1. Saya tak dapat tangkap tadi. Kita nak patah balik, tekan mode sekali je, tekan 1. Okey. Nak jawab nombor 1 ni, tekan mode semula 3 kali. 1, 2, 3. Tekan equation 1. Tekan ke kanan. Tekan nombor 2. So masukkan. Okey. Kalau nak memudahkan kamu kelas, cuba keluarkan dulu satu-satu. Macam ni saya tunjuk A1, B negatif 8. Kita buat bawah, C 12. Okay, saya keluarkan dulu ABC. A1 ni 1 berdepan ni. B negatif 8, ambil sekali negatif 8. C 12. Okay, lepas ni tu dapat jawapan. Okay, tekanlah A1, B negatif 8, C 12. So dapat dia 6. So tulis kat sini X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. So dah cukup lah. Okay, tu nombor 1. So yang nombor 2, 3 benda yang sama lah. Okay, boleh ke? Faham? Faham. Okay, yang bawah pula, nombor 4 ni lain sikit. Nombor 4 ni sama juga, boleh guna kalkulator terus, tapi kamu tak boleh masukkan AB dulu. Kenapa tak boleh masukkan ABC? Sebab dia punya persamaan ni bukan dia bentuk am, bukan. Nampak di mana ada bentuk am? Bentuk am yang tadi, yang ni. Okey, di mana belah kanannya kosong, dah susun dah.
AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama kosong. Yang ni belum. Tugas kamu kena bentukkan dulu bentuk kepada bentuk ARM. Cara dia saya tunjuk yang nombor 4. Kalau ada bracket ni maksudnya dia suruh kembangkan, expand. X kali X kuasa 2. Tambah, follow lah. X kali 3, 3X. X kali 3, 3X ya, bukan X3 eh. Ada orang sebut X3. Disebut nombor dulu, 3X. Bila kamu dah kembangkan, kurungan dah tak ada tau. Itu tujuan kita kembangkan, nak buang kurungan. So jangan ada kurungan lagi. Kamu dah kembangkan 2 ni. Sama dengan X tambah 8. Saya ikut je atas tu. Kamu tahu kan, belah kanan ni mesti akan jadi kosong tau, belah kanan. Jadi yang 2 ni kena pindah ke sana, ke kiri. Jadi yang ni sama. X ni bawa ke kiri akan jadi negatif X, tolak 8 ditambah bawa ke kiri, tolak 8, sama dengan kosong. Okey, dah belah kanan dah kosong dah, tapi yang ni susun dulu. Gabungkan mana yang boleh. Tengok satu-satu. X kuasa 2 dah tak ada dah, dia je. So X kuasa 2. Yang ada X, ada 2 sebutan, nampak kan? So jangan keliru. Ini depannya sebenarnya 1 dalamnya tak boleh tulis. 3 tolak 1. 3 tolak 1. 3 tambah tolak 1, 2. Tapi ada X belakang. Negatif 8 ni dia sendiri tau, dia tak ada nombor lain dah. So tulislah balik. Okey, dah bentuk ARM dah. So betul lah. Lepas tu keluarkan A berapa? A1, B2, B yang ni yang berkapa dengan X. Okey, 2. A1, C ambil negatif sekali ni negatif 8. Okey, lepas tu tekanlah calculator. Okey, tadi nak cancel balik, tekan mode, tekan 1. Tekan mode lagi 3 kali. Tekan 1 equation tu, tekan depan ke kanan, tekan degree 2. So masukkan A1, B2, C negatif 8. Negatif 8. So kau dapatlah 2. Atau tu sebab dia ada 2 jawapan kan. Negatif 4. So ni jawapan dia untuk nombor 4. Nombor 5, 6 sama lah. Okay, Hori faham lah cara dia. Okay, muka surat 13. Ada soalan tak? Ada? Tak ada ya? Ikut kan? Saya rasa macam mendengar rendah macam pernah jumpa juga kot. Mendengar rendah tu kamu dah belajar dah. Pemfaktoran, kembangkan, kuadratik. Ada, mendengar rendah ada. Tahu, tapi tak tahu formula apa. Okay. Okay, muka surah 14. Betul ni tadi, 13 ada. Salah. Muka surah 14, selesaikan persamaan kuadratik yang berikut menggunakan rumus. Okay, dia ada rumus ni. Okay. X sama dengan, X ni punca macam tadi lah. Tadi kita guna calculator tu. Soalan ni, muka surah 14 ni, dia jangan guna calculator lah. Kita try guna rumus yang dia bagi. Cari punca juga. Guna rumus negatif B tambah tolak square root B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Apa itu BAC tu? Yang sama tadi lah. Okay. Okay, tengok contoh 1. Yang ni. Tengok dulu. Dah memang persamaan bentuk umum ke tak? Bentuk ARM. Kalau dah memang bentuk ARM, tak payah kamu nak modify lagi. Keluarkan A tu 1. Dalamnya ada 1 depan. B5, C3. Macam tadi lah. Lepas tu, masukkan dalam rumus. Okay. Negatif B. Negatif B. That's why ada negatif ni. Sebab apa? Rumus ni ada negatif tu. Ni. Negatif B. B tu apa dia? B tu nombor 5. 45.
Itu sebabnya depan tu ada negatif 5. Tambah tolak. Ada tambah tolak. Punca kuasa 2. B kuasa 2. Rumusnya kata B kuasa 2. Itu sebabnya 5 kuasa 2. Nanti kamu tekanlah 5 kuasa 2. Akan dapat 25 nanti. Tolak 4 AC. Dalam rumus kata 4 AC. Jadi 4 ni nombor tau. 4 ni memang nilai dia. Memang rumusnya 4. Kali A kali C. A ialah 1, C ialah 3. Macam mana saya tahu A dengan C itu 1 dengan 3 ni? Dah beritahu lah. Bahagi dengan 2A. 2 kali A. 2 tu memang rumus dia tau. Ni rumus ni. Memang ada 2. 2A. A tu berapa? A tu 1. 2 kali 1 dapat 2 balik. Okey. Itu yang kat sini. Yang di sini. Ni masuk ke nilai ya. Okey, yang masuk ke nilai ni. Siapa yang tak faham? Faham tak kelas? Masukkan nilai ni. Yang ni dulu. Step ni. Boleh kan? Faham. Okey. Faham. Saya nak masuk yang ni. Okey. Negatif 5 dia tak ubah. Dia tak usik pun. Tambah tolak tu tak usik juga. Cuma dia dekat dalam kurungan tu. Dalam square root tu dia selesaikan. 5 kuasa 2 maksudnya 5 kali 5. 25. Tekan kalkulator boleh. Tolak. Macam dapat 12. Sebabnya 4 kali 1 kali 3. Okey, 4 kali 1 4. 4 kali 3 12. Tak pun kalau kamu tak yakin tekan kalkulator boleh. Bahagi dengan 2. Okey, mana hilang 1 sebabnya 2 kali 1 2. Tak perlu ada 1 lagi. Okey, step yang ni. Boleh berikutlah. And then step sini. Step ni dia selesaikan dalam square root. 25 tolak 12 dapat 13. Tu yang dia buat kat sini. Okey. Negatif 5 ada lagi, tambah tolak ada. Square root ni dah selesaikan 13 bahagi 2. So tambah tolak tu, okey, dia akan asingkan dekat sini step ni. So kalau tengok step ni ya. Mula-mula dia buat tambah dulu. Yang ni nampak ni, saya bulatkan ni. Nombor sama. Okey, yang ni sama, cuma ni je. Memandangkan tambah tolak, dia buat ayat atau. Macam tadi lah. Kalau kamu ingat tadi, saya tunjuk tadi. Okay. Kan saya dah buat ayat atau. Tapi kita guna kalkulator kelas tadi. Yang ni sama juga. Ada 2 jawapan. Tapi kita guna rumus. Nampak dia guna atau. Itu sebabnya saya guna atau. Okay. Saya guna atau. Even contoh pun dia guna atau. Okay. Nak guna bahasa Inggeris pun boleh. O kan. Atau dalam bahasa Inggeris O. OR. Okey, atau yang ni dia buat pula tolak. Tadi dah tambah tolak pula. Okey, macam mana dapat ni? Jangan risau lah. Kamu tekan lah kalkulator. Okey, kelas saya nak test. Boleh tak kamu tekan kalkulator untuk yang ni? Dapat tak yang ni? Tekan je. Negatif 5 tambah square root 13 bahagi 2. Dapat tak yang ni? Siapa tak dapat? Kemungkinan. Okey, cara tekan tu. Dapat. Siapa tak dapat beritahu. Siapa yang tekan direct, kemungkinan jawapan tak sama. Okey. Siapa tak dapat? Okay, siapa yang tekan secara terus Dapat. macam ni kan, dia buat macam ni. Saya type ya. Macam ni lah. Kalau kamu type macam ni, kalau kamu tekan macam ni, jawapannya tak sama tau. Kenapa? Okay, tengok kalau saya tekan sama dengan ni, saya ikut balik ni. Negatif 5 tambah punca kuasa 13 bahagi 2. Saya ikut balik ni. Tapi kalau saya tekan sama dengan, saya tak dapat ni. Saya tekan tekan sama dengan. Tak dapat. Kenapa saya tak dapat? Okay, kenapa saya tak dapat jawapan sama macam dalam ni buku? Padahal nombor dah betul dah saya masukkan. Dia jadi macam ni sebab apa tau? Sebab dalam math dia ada hierarki tau. Dia ada hierarki dalam math. Okay, paling tinggi hierarkinya ialah
kurungan bracket satu dekat sini. Okey, ini hierarki paling tinggi. Lepas tu operasi darab, bahagi, tambah, tolak. Okey, kalau kalkulator jumpa darab dengan tambah dulu. Kalkulator jumpa darab dengan tambah dulu. Dia akan buat yang mana dulu? Dia akan buat darab dulu tau. Sebabnya kelas, kalau kamu tak sure tekan tu, kamu kena buat bracket lah. Okey, semua dapat ke depan tu? Dapat. Nak selamat kan, selesaikan atas dulu, betul bagi dua. Itu cara selamat lah. Kalau saya buat macam ni, saya buat ni dulu, atas dulu kan. Negatif 5 tambah square root 13. Saya tekan sama dengan dulu. Okey. Lepas tu baru saya bahagi dengan 2. Nampak? Baru betul. Kalau saya buat satu-satu. Okey. Okey, itulah contoh muka 14. Nak uji kamu guna rumus lah. Yang sebelah ni sama je kelas, pun boleh buat. Cuma A nya bukan 1. Nampak tak? Okey. Dan bentuknya bukan umum ya. Macam mana saya tahu bukan bentuk umum? Sebabnya belah kanan ni bukan kosong. Dia sepatutnya sama dengan kosong. Jadi 9 ni pindah ke sini. That's why dipindahkan 9 ke kiri jadi tolak. Okey, dah dapat bentuk umum ni, baru keluarkan A3, B2, C9. C negatif 9, sorry, masuk nilai. Okey. Saya ambil contoh yang satu ni. Mana yang panjang sikit, yang ni, nombor 5. Yang lain buat sendiri ya. Okey, ingat step kita. Jadikan bentuk am dulu. Jadi saya buat dulu 3x = 2. 6x pindah ke sana jadi tolak 6x. Negatif 2 pindah ke sana jadi tambah 2. Dia terbalik je Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah kalau kamu pindah ke belah kiri. So sekarang ni dah sama dengan kosong, tapi yang ni belum lagi simplify belum lagi. Cuba check x = 2 ada banyak tak? Tak ada dah, ini je. So 3x = 2. Yang berkapa dengan x, ni ada 2 Ada 2 sebutan tu yang berkapa dengan x. Negatif 5 dengan negatif 6. Dekat sini lah ramai silap. Dia dah keliru dah, tolak tambah tu. Kan saya ada pesan, kalau tolak tu anggap hutang. Tolak hutang. Dia hutang 5, dia hutang lagi 6. Mestilah logiknya hutangnya lagi banyak. Hutang berapa? 11 Okey, dia hutang 5, hutang 6. Dapatlah hutang 11. Ada x belakang. Okey, nombor. Ada tak nombor lain yang sendiri? Tak ada lah. 2 je. Tambah 2 sama dengan kosong. Okey, dah bentuk umum dah. Dah bentuk umum. Keluarkan balik. A berapa? A3. A yang berkapa dengan x = 2 B yang berkapa dengan x negatif 11. Ambil negatif sekali. C yang nombor sendiri 2. Okey, dah dapat bentuk ni, baru masukkan dalam rumus. Okey. Rumusnya apa dia? Yang tadi lah. Okey, rumus ni tak payah salin tak apa. Bila kamu buat nanti, rumus ni tak payah tulis tak apa. Saya tunjuk ni dia. Negatif B. B apa dia? Okey, kelas. Rumusnya negatif B tau. Tapi B memang negatif. Jangan risaulah. Okey, dia tolak. Dia ada tolak lagi. Sebab negatif ni rumus. B ni ada negatif 11. That's why saya buat kurungan ni. B kuasa 2. Okey, negatif 11 kuasa 2. Kenapa kena buat kurungan? Sebab dia negatif. Tapi jangan risaulah, jawapannya positif. Okey, dah tak muat dah. 4 kali A kali C. 4 kali 3 kali 2. Kita nanti buat lah panjang. Bahagi 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? Sebab rumusnya 2A. A ialah 3. So tolak jumpa tolak jadi tambah. Okay. 11 kuasa 2. Tekanlah kalkulator. 121. 4 kali 3 kali 2.
24 ya. Bahagi dengan 6. Tak muat dah. Okey, Hofri kamu boleh lah muat nanti. Sambunglah nanti sampai dapat jawapannya X tu. Ada 2 jawapan. Yang 2 helai ni kamu kena hantar minggu depan. Sikit je. Muka surat 13 dengan 14. Muka surat 15 tu asingkan. Minggu depan saya terangkan. Sebab itu ada cara lain. Itu kena panjang sikit. Muka surat 43. Ada buku teks. Sekejap, Ada. Okey, soalan contoh 1. Dia tajuknya, dengar suara saya ke lah? Dengar. Okey, Dengar. tajuknya menyelesaikan masalah melibatkan graf gerakan linear. Itu muka surat 43. Okey, kamu salin soalan contoh 1 dulu. Okey, dekat test pad saya bagi tu lah, test pad baru. Tajuknya buat dulu, menyelesaikan masalah melibatkan graf gerakan linear. Lepas tu contoh 1 dan salin soalan. Okey, salin soalan sampailah harja purata tu. Lepas soalan, okey, graf tu yang rajah 2.30 tu sebenarnya itu yang saya suruh kamu lukis dekat kata graf. Kiranya graf tu bukan buat dekat test pad, tapi dekat kata graf. Faham? Faham. Faham. Lepas tu, okey, lepas je soalan tu, terus penyelesaian. Okey, terus penyelesaian. Sampailah jawapannya. Penyelesaian tu kamu kena ikut buat dia ke bawah lah. Jangan ikut dalam buku sebelah-sebelah tu. Kamu buat ke bawah sampailah jawapannya sampai soalan C. 3.9 ms negatif 1. Okey, untuk contoh 2, okey. Untuk contoh 2 tu, salin soalan contoh 2 dulu. Okey, rajah 2.31 menunjukkan graf laju masa. Sampailah soalan tu graf real-time lawan masa. Lepas soalan tu dia ada rajah 2.31. Rajah 2.31 kamu akan buat dekat kata graf. Okey, kamu buat dekat kata graf. Lepas tu muka surat 44. Okey, penyelesaian dia tu. Okey, penyelesaian dia tu dia ada rajah 2.32. Kalau kita tengok buku teks yang ada ABC, kelas kamu tak perlu lukis lagi lain. ABC tu kamu labelkan je dekat graf yang kamu dah buat yang sebelum tadi, yang rajah 2.31 tadi. Kamu dah buat dah graf tu, kamu label je ABC dekat situ juga. Tak perlu nak buat graf yang baru. Okey, jangan buat, tak perlu buat rajah 2.32. Faham?